Halo, selamat kembali. Saya Kevin, salah satu shoe YouTuber reviewer dari Malaysia. Hari ini saya akan mereview New Balance Fuselab SC Elite, salah satu super shoe yang ringan dan responsif. Selamat kembali. Selepas bertahun berlari, ini adalah New Balance kasut pertama saya. Dan yang ini ialah super shoes dari New Balance Fuselab SC Elite 3. Dalam video ini saya akan menceritakan tentang spek-spek kasut ini, overview upper midsole dan bawah tapak kasut ini, juga pengalaman bila saya menggunakan kasut ini. So kita akan wrap up dengan kesimpulan pada end of video ini. Kita start dengan spesifikasi kasut ini. Bagi saya US11, berat kasut ini 241 gram. Stack height kat belakang heel ini adalah 40 mm dan depan ini adalah 36 mm. Membuat kasut ini 4 mm drop. Upper kasut ini dia menggunakan engineering mesh upper dengan integrated dia punya tongue pada upper kasut ini. Form dia menggunakan Fuselab form yang agak lembut dan responsif. Dia mempunyai satu carbon fiber plate yang sandwich dalam formnya ini. Carbon fiber plate ini akan shape dengan macam energy arch dan akan expose kat bawah kasut ini. So anda nampak bawah kasut ini ada satu expose carbon fiber plate. Dan bottom kasut ini diprotect dengan satu U-shape rubber sini kat tengah ini dan dua rubber kat belakang kasut yang ini. Bagi saya, kasut ini ialah fit true to size. Kalau anda mempunyai wide fit, lebih baik cuba pada kasut ini. Kerana bila saya fit dalam kasut ini, dia agak fit macam glove pada kaki saya. So kalau anda mempunyai wide fit atau flat footer kat sini, lebih baik anda cuba dulu sebelum membeli kasut ini. Kita start dengan upper overview. Apa dia menggunakan engineering mesh upper dengan mempunyai two tone color, white color putih dan yang ini fluorescent green kat sebelah yang ini. Dan logo NB dia nampak memang macam pantas and dia macam ada line-line, nampak memang pantas. Engineering upper mesh ini dia memang banyak lubang, so penudaraan pada kasut memang baik dan tidak absorb banyak air bila saya lari pada masa hujan. Untuk lacing system dia menggunakan tali pada kasut ini. Dia tidak mempunyai runner knot. Jika anda memerlukan runner knot, kasut ini tiada runner knot. Dan string kasut ini agak panjang. So untuk tangga ini dia integrate pada dia punya upper semacam Nike Alpha Fly, satu piece of upper dengan dia punya tang. Kalau kita moving ke belakang, dia mempunyai sedikit padding pada collar kat area ini. Dia mempunyai collar support kat belakang kasut ini untuk stability. Untuk form dia menggunakan Fuselab form yang agak responsif dan agak cushion dan soft. Anda tengok bila kita boleh tekan dan boleh rasa dia punya form agak soft dan memang comfortable. Between yang ni form dalam ada satu carbon fiber plate yang shape macam energy arch kat dalam yang dia akan expose. Kita boleh tengok bila kita tengok kat bawah tapak kasut ini. So form ini agak responsif dan agak lembut, seronok dipakai bila kita lari pada pace yang laju atau pace yang lambat. Di bawah tapak kasut ini dia mempunyai 4 area yang cover dengan rubber. First ialah dia punya U-shape rubber yang mempunyai pattern macam tayar, dan kedua ialah kat tengah ini dia memprotect carbon fiber plate ini bila kita run, bila kita step, dia ini akan sebagai protecting atau dia punya grip kat tengah area ini. Dan dua rubber kat belakang heel ini just in case kita land kat heel atau untuk balancing
dia ada rubber untuk protect dia punya fuel cell form. Kat tengah area ni ialah dia punya carbon fiber plate shape as energy ash yang sudah expose kat tengah-tengah area. Area ni agak dalam, dia punya form yang terbuka, yang dia punya longkang kat yang ni agak deep dan dalam. Kat area ni fuel cell form dia agak expose kerana dia sama level dengan rubber yang ni. Sana nampak sedikit dia punya scratches kat dia punya form area ni. So saya telah cuba grip kat kasut ini kat dia punya hujan dan dry masa tu memang tak ada masalah. Bila saya try running kat hujan, dia ada sedikit tergelincir bila saya running kat white line. Bila kat jalan tamek, dia memang tak ada masalah pada grip ini. Sebelum kita ke like dan dislike, jika anda suka video ini, anda boleh subscribe, like dan share video ini. Akan tolong sedikit pada channel yang ini. Benda yang saya suka pada kasut ini, pertama ialah dia punya responsif pada kasut ini. Bila saya lari atas kasut ini, dia dapat memberi respon yang saya memerlukan. Dia punya responsif daripada foam atau daripada dia punya carbon fiber plate, dia dapat memberi bila saya mau pick up pace ataupun up cut pace yang saya memerlukan, kasut ini dapat deliver. Yang kedua ialah dia punya softness, kelembutan pada form ini. Saya cuba try kasut ini run kat pace yang lebih lambat, lebih kurang 6 minit pas. Kasut ini dapat memberikan kelembutan, dia punya softness bila saya land kat heel area ni. So dia dapat memberikan softness pada kasut yang agak lembut bila berlari atas kasut ini. Ketiga ialah dia punya stability kasut ini. Walaupun kasut ini stack height 40mm dan form kat tengah ini telah hilang, kasut ini agak stable bila saya berlari. Walaupun saya go fast atau go slow, kasut ini dapat memberikan stability yang saya inginkan. Yang keempat ialah dia punya rupa bentuk dia. Rupa bentuk dan dia punya color scheme kasut ini memang saya suka. Gabungan antara dia punya putih dengan fluorescent green, dia punya rupa design kasut ini memang menarik perhatian saya dan saya memang suka bentuk dan color scheme pada kasut ini. Walaupun banyak kebaikan pada kasut ini, dia mempunyai sedikit keburukan. Keburukan pertama yang saya encounter ialah dia punya heel slip kat area yang belakang ini. Saya mempunyai heel slip bila saya berlari pada kasut ini, especially pada saya punya speed training out menggunakan kasut ini. Kerana dia kasut ini tidak mempunyai runner knot, so saya cuba tightkan dia punya lace untuk menghilangkan dia punya heel slippage. Walaupun saya mencuba mentightkan kasut ini, saya masih merasa sedikit heel slip pada end of saya punya training. Kedua ialah dia punya responsive, dia punya aggressiveness pada kasut ini. Aggressiveness dan responsive ini agak kurang daripada some of the racer yang saya biasa pakai untuk race. Walaupun harga dia hampir sama dengan kasut ini. Kerana dia lebih lembut sedikit, so dia punya aggressiveness lebih kurang sedikit daripada super trainer yang saya selalu pakai. Pada percubaan ini, saya membawa kasut ini keluar ke dua different training. Satu ialah 10K break-in slow running menggunakan kasut ini. Yang lagi satu ialah 10K fast tempo interval dan some of the stride bila saya menggunakan kasut ini. So on the first run ialah 5-10 km easy run breaking into the shoes. Pada masa tu ialah cuaca baik, matahari terik, tak ada masalah pada kasut ini. Dia memang pengudaraan pada kasut ini memang baik kerana masa tu terik dan dia mempunyai banyak lubang untuk membagi udara masuk menyejukkan kaki saya. Grip kasut ini memang tak ada masalah, tak ada hot spot pada apa atau bottom pada kasut ini. Test kedua pada kasut ini ialah rainy day. Dan masa tu ialah saya punya speed training. Saya menggunakan kasut ini untuk some of the tempo pace 420 dan bila saya pergi sampai interval sampai drop to below 4 lebih kurang 350, kasut ini memang memberi respon yang bagus. Saya cuba run kat white line pada jalan raya dan jalan raya tar saja. Di tar
kasut ini memang tak ada masalah, dia tak gelincir anything, grip dia memang baik walaupun hujan. Bila saya berlari kat white line itu garisan putih di tepi jalan, kasut ini memang ada sedikit slippage. Itu biasa kerana kebanyakan kasut pun akan mengalami slippage atau tergelincir kat white line. So bagi saya itu bukan masalah. Masalah yang saya encounter ialah dia punya heel slip kat area belakang kasut ini. Bila saya try saya punya interval, bila saya sampai set terakhir, saya rasa kasut ini ada sedikit slippage dan memang nak keluar. So saya kena stop saya punya interval dan saya cuba tightkan dia punya lace bagi kaki saya dan kasut ini hugging together. Bila saya sampai end of saya punya run ke dia punya strike, saya mengalami sedikit lagi heel slippage kerana kasut ini tiada mempunyai runner knot, dan saya akan mencuba kasut ini tengok ada any heel slippage in the future bila saya menggunakan kasut ini. New Balance FuelCell SC Electric untuk siapa? Jika anda ingin mencari satu super shoes yang lembut, responsif, ada carbon fiber plate dan ringan, ini adalah salah satu kasut yang anda patut cuba. Jika anda ingin mencari satu kasut yang respon dan lebih agresif, ini mungkin kasut yang tidak sesuai untuk anda. Kesimpulan, New Balance FuelCell SC Electric adalah salah satu kasut yang memang baik dan dia memang akan fit dalam saya punya shoe routine. Saya akan menggunakan kasut ini untuk saya punya speed dan long run kerana long run dia mempunyai cushion yang banyak dan lembut. So, ini adalah penghujung video saya. Ingat, share, like, komen dan subscribe. Itu saja. Jumpa lagi. Bye.